Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan cikgu untuk kelas PDPR Pendidikan Jasmani yang dipilih pada hari ini. Bersama dengan cikgu, tajuk yang kita nak bincangkan adalah rugby sentuh. Sebelum kita lebih detail apa itu rugby sentuh, murid perlu dapat dua aspek, iaitu apakah dia kemahiran di dalam rugby sentuh dan apakah dia strategi serangan yang perlu digunakan ketika rugby sentuh. Okey, seterusnya kita tengok pengertian rugby sentuh. Yang ini cikgu ambil daripada buku teks. Murid boleh rujuk muka teks muka surat 12. Rugby sentuh merupakan permainan yang memerlukan kemahiran larian, pengendalian bola, mengelakkan diri daripada disentuh pemain pasukan lawan dan juga kemahiran menguasai dan juga bertahan secara berpasukan. Sebenarnya dalam rugby sentuh dia ada dua elemen yang sangat penting, iaitu kemahiran sentuhan dan juga kemahiran bertahan. Tapi fokus cikgu pada hari ini adalah kemahiran menyerang. Kemahiran menyerang. Bertahan kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Sebenarnya dalam rugby sentuh ini, permainan dia sama macam rugby biasa. Tetapi rugby biasa dia agak kasar, manakala rugby sentuh ni dia adalah permainan ataupun rugby yang sedikit lembut, tidaklah memerlukan kepada aktiviti kekasaran di antara satu sama lain. Jadi kita tengok lebih detail nanti di hujung slide ini cikgu akan paparkan penerangan yang cikgu kongsi, yang cikgu ambil daripada YouTube, apakah perbezaan di antara rugby sentuh dengan permainan rugby yang biasa dimainkan itu. Sebenarnya rugby sentuh ini sebenarnya di Malaysia dia jarang, pendedahan itu tidak banyak lagi. Ya, dan ini dijadikan sebagai sukatan tingkatan 5. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okay, tadi cikgu dah cakap, strategi rugby sentuh dia ada dua yang utama, iaitu serangan dan juga bertahan. Kita fokus hari ini adalah apa dia strategi serangan dalam rugby sentuh? Yang itu yang pertama, kemahiran tendang dan juga tangkap. Dalam buku teks ada juga dipaparkan gambar-gambar untuk membantu kita punya daya imajinasi dan juga kita boleh lihat secara visual bagaimana bentuknya. Jadi cikgu ambil gambar ini dalam buku teks juga. Kemudian strategi yang kedua iaitu hantaran silang. Yang ketiga mengacah secara zigzag dan yang keempat strategi serangan dari tengah dan juga sayap. Kita tengok satu demi satu. Yang dimasukkan dengan strategi serangan dilakukan berdasarkan kekuatan dan juga kelemahan pasukan lawan. Mana-mana permainan dia melibatkan dua pasukan, penyerang dan juga dia melibatkan dua pihak lah, maksudnya ada perlawanan di antara dua-dua pasukan itu. Kemudian pasukan penyerang perlu mengatur strategi menyerang daripada semua kawasan sama ada di bahagian tengah atau sayap bagi kelirukan pasukan yang bertahan. Jika pasukan penyerang mempunyai pemain yang mempunyai kepantasan berlari berada di tengah, strategi serangan dari tengah digunakan. Manakala strategi serangan sayap digunakan jika pemain bertahan mempunyai kelemahan di bahagian tersebut. Maka setiap pasukan dia kena tahu apakah kelemahan dan juga kekuatan pasukannya serta dia kena tahu apakah kelemahan pasukan lawan. Maka apabila strategi itu diadun bersama dengan satu pasukan, maka dia akan boleh mendapat satu kejayaan di situ. Kita tengok pendetailan ya. Bagaimana yang dikatakan dengan kemahiran tendang dan tangkap? Iaitu strategi tendang dan tangkap digunakan apabila sesebuah pasukan hendak menyerang pasukan lawan terutama. Kedua, kemahiran ini digunakan oleh seorang pemain pasukan penyerang yang membawa bola. Ketiga, pemain tersebut berdepan dengan seorang pemain pasukan lawan. Pemain tersebut akan menendang bola dengan pantas ke hadapan melepasi pemain pasukan bertahan dan berlari untuk mendapatkan kembali bola yang ditendang. Yang keempat, pemain ini memerlukan kepantasan dalam larian untuk memastikan dia melepasi pemain pasukan bertahan. Yang kelima,
kemahiran menyerang ini boleh dilakukan sama ada di tengah atau di sayap padang gelanggang. Di sebelah itu ada gambar yang perempuan yang berbaju oranye, dia tendang, kemudian dia melepasi pasukan lawan dan akhirnya dia lari untuk tangkap kembali bola yang dia tendang tadi. Itu nama dia tendang dan juga tangkap. Okey, kemahiran kedua iaitu hantaran silang. Strategi hantaran silang ini memerlukan pemain pasukan penyerang yang membawa bola berlari ke hadapan dan menghantar bola secara bersilang antara rakan sepasukan. Kedua, strategi ini juga dapat mengelirukan pemain pasukan lawan dan seringkali dilakukan di kawasan tengah gelanggang menuju ke arah kawasan gol. Maknanya dia baling dengan dia bagi bola tu hantaran silang dia bagi kepada rakan satu pasukan dia lah. Jadi kita boleh tengok gambar yang dipaparkan dekat tepi tu. Kemudian mengacah dengan zigzag. Strategi ini sering digunakan apabila pasukan penyerang mendapat peluang membawa bola terus ke hadapan. Bagi mengelakkan diri disentuh oleh pemain pasukan bertahan, pemain yang membawa bola boleh melakukan pergerakan mengacah dengan tangkas. Jadi permainan rugby sentuh ni dia memang memerlukan daya tahan yang sangat kuat satu. Yang kedua, siapa-siapa yang berlari, pemain yang mempunyai kepatasan berlari yang sangat hebat, maka itu satu kelebihan untuk pasukan dia. Apa-apa pun stamina kena kuat lah untuk bermain sukan rugby sentuh ni. Yang ketiga, pemain boleh mengacah dengan larian zigzag. Ya, larian zigzag iaitu melakukan pergerakan badan ke kiri dan ke kanan secara berselang semasa berhadapan dengan pemain pasukan bertahan. Okey. Gambar yang cikgu lampirkan itu boleh membantu. Kita tengok gambar nombor 1. Dia lari ke depan. Kemudian dia kelirukan dengan cara dia mengelak ke bahagian belah kanan pasukan lawan. Kemudian dia pergi pula dekat sana, akhirnya dia dapat meloloskan diri. Jadi dia orang yang pegang bola tu dekat otak dia, dia mindset, dia kata saya mesti kena lari dengan laju. Ya. Bila saya lari dengan laju, ketika saya mengacah pihak lawan, waktu tu pihak lawan dia akan kalah dengan ketangkasan pemain yang membawa bola. Itu satu kelebihan untuk dia lah, untuk dia lepaskan diri daripada halangan pihak lawan. Okey. Strategi yang keempat iaitu strategi menyerang dari tengah dan juga sayap. Apa yang dimaksudkan dengan strategi dari tengah dan juga sayap? Strategi menyerang dari tengah dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian sayap ke tengah kawasan gol dengan menggunakan hantaran silang, hantaran lob, miss pass dan juga larian zigzag. Serangan daripada sayap pula, pemain penyerang membawa bola dari bahagian tengah ke bahagian sayap kawasan gol dengan menggunakan kemahiran hantaran silang dan juga kemahiran tendang dan tangkap. Jadi dekat sini ada dua situasi. Satu, bila kita berada di kawasan tengah, bagaimana strategi yang digunakan? Dan sekiranya kita berada ataupun kita nak melakukan serangan daripada bahagian sayap untuk ke kawasan gol, bagaimana cara untuk kita menggunakan kemahiran-kemahiran itu. Jadi dia dah highlightkan dekat situ. Kalau kita berada dekat bahagian tengah, antara kemahiran yang kita boleh gunakan adalah hantaran silang, hantaran lob, miss pass, larian zigzag. Kalau kita nak melakukan serangan daripada sayap, jadi kita boleh menggunakan kemahiran silang dan juga kemahiran tendang dan juga tangkap. Okey, di sebelah situ juga ada gambar yang membantu kita memahamkan apakah yang dimaksudkan dengan strategi menyerang dari tengah dan juga daripada sayap. Ini satu rumusan berkenaan dengan rugby sentuh. Kekuatan. Untuk rugby sentuh, antara kekuatannya adalah apabila kita nak mengelirukan pihak lawan kerana kepelbagaian hantaran yang pantas oleh pemain. Pasukan lawan akan memerlukan pasukan pertahanan yang ramai untuk bertahan. Satu pasukan dia ada 6 orang ya. Satu pasukan dia ada 6 orang. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas untuk penyerang melakukan serangan pantas. Jadi dekat sini sebagai pasukan penyerang kita
memang kena tahu apakah dia strategi yang perlu kita lakukan ketika kita di dalam gelanggang untuk memastikan kita punya pasukan menang. Okey, kelemahan pula. Pasukan penyerang mempunyai pertahanan yang sangat longgar kerana hampir semua pemain tertumpu untuk menyerang jika berlaku serangan pantas daripada pihak lawan. Okey. Yang kedua, strategi ini memerlukan semua ahli pasukan mempunyai kesefahaman yang tinggi dan bijak dalam mentaksir situasi permainan. Jadi apabila kita bermain dalam satu pasukan, kita ada pihak lawan yang perlu kita halang supaya dia tidak mendapat mata, supaya kumpulan dia tidak menang, maka kita kena berselerak di kawasan gelanggang, tidak tertumpu. Okey, kalau kita bertumpu di satu tempat, jadi pihak lawan nampak kita punya strategi itu tak mantap. Jadi bila mereka nampak kita tidak mantap, mereka akan menggunakan kepelbagaian strategi yang menyebabkan mereka boleh memasukkan ataupun baling bola rugby itu ke kawasan gol. Itu satu kelebihan untuk mereka lah, untuk pasukan penyerang. Jadi penerangan cikgu berkenaan dengan rugby sentuh ini, kemudian cikgu paparkan video yang kita kongsi bersama. Okey, kita saksikan. Okey, ini gelanggang dia. Jom kita saksikan rakaman video ni. Hai, hari ni aku nak cerita sikit pasal touch rugby. So, seperti yang korang tahu, rugby ni mestilah edition yang ganas, yang ada bola berdarah, yang kasar-kasar. Tapi touch rugby ni bukan macam tu. Dia fundamental rule dia sama je macam rugby. Tapi dari segi peraturan dia sangat berbeza. Okay, dekat touch rugby, dia tak ada maul, dia tak ada ruck, dia tak ada line out, and dia tak ada scrum. Satu pasukan ada 6 player and dia mempunyai rolling start. Maksudnya kita boleh keluar masuk. And timing main dia lah 20 minit satu half. So 20 minit, 1 minit rehat dan 20 minit. Okay, kiraan mata dia kalau rugby biasa kita score satu try dibagi 5 mata. So tak ada conversion. Tapi rugby touch dia tak ada. Dia satu mata, satu try, satu mata. Bola dia sama juga begitu, nama rugby. Dia ada perbezaan dari segi size. Okay, touch rugby ni dia merupakan game sosial dan selalunya didominasi oleh Australia dan New Zealand. Dia sangat unik sebab dia mempunyai age group yang banyak. Dia ada bawah 30 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Kalau tim open event pun, boleh cakap semua family boleh main sebab dia ada mixed event. Dia mempunyai satu persatuan namanya Federation of International Touch yang dibuatkan 1988. Daripada tu ada 9 kejohanan World Cup yang telah dianjurkan termasuk Malaysia. Yang dahsyatnya Malaysia ni dari segi pembangunan rugby touch ni kurang, tapi dah boleh anjurkan World Cup. Tahun lepas lah sebenarnya yang dekat Taman Brisbane, Putrajaya. Yang seperti biasa didominasi oleh Australia dan New Zealand. Dalam alam sekolahan, sekolah rendah, ada rugby rimau. Tapi rugby rimau nya dari segi peraturannya hanya pemain kat Malaysia ni. Satu negara tak ada rugby rimau. Seeloknya diaplikasikan touch rugby ni dekat sekolah rendah. Kalau rugby touch ni, kita boleh main pada peringkat antarabangsa. Dan kalau kita tengok atlet-atlet luar negara, contoh yang famous lah, Benji Marshall, Kylie Ponga, Sean Johnson. 3 nama ni cukup besar dalam touch rugby. Sebab diorang evolve melalui touch rugby pada zaman remaja dan diorang menjadi superstar pada dewasa. Kalau orang yang baru nak start main rugby, kita disyorkan diorang start main touch rugby lah. Kalau terus ajak main rugby, kan kena rempuh, esok terus tak tahu dah. So better kita main touch. Kalau injet juga main touch, main jatuh lah kat rumah. Dia main rugby. Situasi kat Malaysia berbeza. Bila kebanyakannya, bila dah main rugby dulu, rugby ni dah rempuh apa semua, and then baru dia bertukar ke touch. Touch mestinya hebat rugby, akan hebat main touch. Tapi orang yang hebat main touch ni, diorang ada advantage lah bila diorang bertukar pada main tackle. Konklusinya, touch rugby ni wajar diaplikasikan pada zaman akak umbi lagi, yang pembangunan rugby. Sukannya tak bahaya, and mesti dapat izin mak bapak. Luar mak bapak pun boleh main, boleh involve sekali. Sukan touch ni masih lagi kurang pendedahan di alam sekolahan dan juga pada alam industri. Touch rugby boleh dimain dengan anak, boleh main dengan family, dan dia merupakan satu sukan yang fun, tidak berbahaya. Oleh itu, kalau anda tak pernah main rugby, start dengan main touch rugby dulu. Melentur dulu, biarlah dia. Okey, itu sahaja video untuk rugby sentuh ini ya. Terima kasih kepada pemain yang telah berkongsi maklumat itu.